Hai guys, hari ini aku akan buat satu lagi review untuk siri penimbang yang sangat berguna untuk mereka yang menjual makanan ataupun membuat kuih di dapur. Hai, bertemu lagi untuk sesi review kali ini. Hari ini saya akan review sebuah lagi penimbang dapur, iaitu penimbang SF400. Okey, jadi kita tengok dulu kotak dia ni. Okey, electronic kitchen scale. Kita akan tengok di bahagian belakang. Okey, di belakang ni dia ada tulis kapasiti untuk penimbang jenis SM400 ni. Actually dia ada 4 jenis ya, yang maksimum 3 kg, 7 kg, 5 kg dan juga 10 kg. Jadi untuk penimbang ni saya review untuk yang 10 kg. Okey, sekarang kita akan buka kotak ni. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu function untuk penimbang ni. Dia ada unit gram dan juga unit ounce ya. Okey, jadi kita boleh menggunakan kedua-dua unit tu. Okey, dalam kotak ni kita dapat lihat ada sebuah penimbang. Okey, yang dibalut dalam bubble wrap. Manakala disediakan dua bateri bersaiz AA dan ada satu manual pengguna. Manual pengguna ini ditulis dalam bahasa Inggeris. Okey. Jadi kita tepikan dulu manual pengguna ni. Saya akan tunjukkan bagaimana cara penggunaan bagi penimbang ini. Sekiranya kalau anda menonton video ini sampai habis, anda tak perlu lagi lah baca manual pengguna yang disediakan. Okey, baik. Pertama ni saya akan membuat ukuran dulu penimbang ni untuk membagi gambaran kepada anda saiz penimbang ini. Saya akan gunakan pita pengukur. Okey. Panjang dia lebih kurang 9,5 inci ya. Dalam unit inci, dalam cm lebih kurang 25 atau 24 cm. Okey, manakala lebar bagi penimbang ini ya lebih kurang 6 inci lebih, ataupun dalam cm 16 cm. Okey, itu dia saiz bagi penimbang ni. Boleh katakan tak besar dan juga tak kecil sangatlah. Ya, sesuai untuk kita gunakan menimbang di dapur. Okey, di belakang ini kita akan isikan bateri. Sebelum tu saya nak ingatkan, semasa kita nak pegang ya penimbang ni, untuk kita buka slot bateri ni, seboleh-bolehnya jangan pegang sekali dengan plate dia ya. Pegang di bahagian bawah sahaja. Okey, kalau tak nanti mungkin plate dia akan rosak. Okey, kita akan masukkan 2 biji bateri bersaiz AA. Okey, di belakang ni ada stiker yang bertulis ya. Okey, auto zero resetting ni maksudnya dia ada butang tear. Nanti kita akan tengok auto power off. Dia akan off selepas 1 minit kalau tak silap. Okey, untuk menjimatkan bateri. Okey, jadi kita akan tekan on dulu. Penimbang ini menunjukkan bacaan kosong ya. Okey. Untuk penimbang ini, kita boleh tukar bacaannya dengan menekan butang yang di tengah ni ya. Sama ada kita nak guna gram ataupun ounce ya. Okey. Kalau ounce dia ada satu titik perpuluhan lah. Kalau gram cuma nombor bulat sahaja. Okey. Mula-mula kita akan tengok penimbang ini sama ada tepat atau tidak ya. Pemberat ini nilai berat dia 100 gram. Jadi
Kita dah pun timbang, dia menunjukkan bacaan yang tepat 100 gram. Dan saya akan gunakan beberapa jenis barangan di dapur ya untuk melihat berat ya yang tercatat pada bahan ini. Pertama, tepung gandum ni 1 kilogram. Bila kita timbang, okey, kita dapat lebih kurang 100.2 kilogram. Okey, dan saya akan buat timbangan yang kedua, iaitu tepung cucur. Okey, tepung cucur ini mengikut pada cetakan pada plastik ni ialah 200 gram. Jadi kita akan buat timbangan. Okey, kita akan dapat 213 gram. Jadi kenapa tidak tepat 200 gram? Sememangnya bahan makanan yang dibungkus ini diberi kuantiti yang lebih ya. Jadi bukan penimbang yang tidak tepat. Okey, memang diletakkan kuantiti yang lebih. Kalau kuantiti dia kurang, berkemungkinan besar produk ini perlu ditarik balik daripada pasaran. Okey, kita juga boleh buat timbangan menggunakan mangkuk ya. Bila kita letak mangkuk, sudah tentunya bacaan akan naiklah. Jadi macam mana kita nak jadikan bacaan sifar? Okey, kita akan tekan butang tab ya, supaya kita reset balik menjadi kosong. Fungsi butang tab ni ialah untuk kita reset ya. Okey, saya akan membuat sukatan timbangan berat bagi beras ya, untuk kita melihat berapakah bacaan minimum yang penimbang ini boleh detect bacaannya. Okey, saya akan masukkan beras sedikit demi sedikit. Okey, kita akan tengok. Okey, bacaan menunjukkan 1 gram. Maksudnya 1 gram dia sudah dapat kesan ya, berat 1 gram. Seterusnya 2 gram, 3 gram, 4 gram dan 5 gram. Okey, jadi kita dapat simpulkan bahawa penimbang ini dapat mengesan bacaan seawal 1 gram lagi dia sudah kesan. Jadi so tak ada masalah lah. Okey. Okey, jadi kita keluarkan beras timbangan ni terlebih dahulu. Okey, ini adalah sesuai ya untuk timbangan barang-barang seperti penjual makanan yang nak menyukat makanan dalam plastik bag, ataupun suri rumah yang nak membuat kek ataupun kuih. Okey, sekarang ni kita cuba buat timbangan bagi bawang besar ya. Okey, bawang besar ni menunjukkan bacaan 284 gram untuk 2 biji. Okey, kita cuba timbang bawang putih. Dia menunjukkan bacaan 34 gram. Okey. Jadi saya nak tunjukkan bagaimana kalau kita nak buat timbangan dua bahan tetapi kita tak nak keluarkan bahan yang pertama. Okey, kita letak bahan yang pertama iaitu bawang besar dan kita reset. Kita tekan butang tab. Dia akan bacaan kosong. Lepas tu kita tambahlah bahan yang kedua. Jadi kita akan mendapat bacaan untuk barang yang kedua sahaja. Okey, selepas kita tekan butang tab tadi. Jadi tak ada masalah ya kalau kita nak timbang beberapa bahan tetapi kita tak nak keluarkannya semula. Kita cuma gunakan function tab saja untuk kita reset setiap kali kita nak tambah barang ke dalam penimbang kita. Okey. Kalau kita tak letak, kalau kita tak on penimbang ini, kita letak saja mangkuk, kita tekan butang on, okey, dia terus menunjukkan bacaan kosong. Sekiranya penimbang sudah on, kita letak mangkuk itu, kemudian kita kena tekan butang tab untuk reset dia menjadi kosong. Jadi lebih senang kalau anda letak mangkuk dahulu baru anda on penimbang ini.
Okey, pada mangkuk ini ada juga disediakan untuk sukatan air ya, sukatan air. Okey, jadi itulah penimbang SF400 yang saya nak tunjukkan pada hari ini. Kalau anda rasa berguna, okey, bolehlah dapatkan penimbang ni. Okey, sekiranya anda beli, anda tak ada bahan untuk menyukat ketepatan dia, okey, guna saja duit shilling. Di sini saya tunjuk contoh 2 keping duit shilling 20 sen ya, di mana berat dia ialah 9 gram. Okey, memang betul lah. Bagaimana kita nak tahu berapa berat duit shilling ni? Kita rujuk saja dalam internet berat shilling yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Jadi itulah sahaja yang paling mudah untuk kita menentukan ketepatan penimbang ini. Okey. Jadi itu sahaja yang saya nak tunjukkan pada hari ini. Jumpa lagi di lain masa. Anda yang belum subscribe, boleh subscribe channel ini. Terima kasih.